بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jilid yang ketiga, muka surat yang ke-10. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula murad yang dikehendaki dengan fana daripada fana pada maktabah ini. Fana ni maknanya binasa lah. Dia panggil fana, tak nampak. Walaupun zahir tu depan mata tapi tak nampak, itu panggil fana. Bermula yang dikehendaki dengan fana. Fana mana? Daripada fana pada maktabat ini, iaitu maktabat apa? Nafsu mulhamah. Kita belajar dah kan, daripada amarah naik kepada nafsu lawamah, naik lagi kepada nafsu mulhamah. Orang yang sampai maqam nafsu mulhamah, dia fana. Jadi fana dia itu lagu mana fana dia? Fana dia iaitu luput daripada perasaannya, daripada perbuatannya, dan daripada segala panca inderanya. Apa maksud? Yakni ghaib ia daripada pendapat pandangannya. Di dalam syuhud akan Allah Ta'ala. Mana apa? Apa-apa hak dia buat. Contoh dia buat amal ibadat sembahyang, kan itu perbuatan kan. Dia puasa, dia sedekah, dia ngaji. Walaupun dia buat zahir dia buat, tapi dia panak, tak nampak dia buat. Dia nampak Allah sahaja. Kan kita belajar dalam bab akidah kan, La tataharrak zarratan illa biiznillah. Tak akan bergerak walaupun satu zarah, semuanya dengan izin Allah belaka. Kita dapat sembahyang berjemaah, Allah bagi izin. Kaki kita bergerak, Allah belaka tu, tak ada kita. Memang kita tak ada. Apa benda kita ada? Tak ada benda. Tuhan bagi kita kudrat, kaki kita boleh melangkah, tu Allah belaka tu. Jadi orang yang sampai makam ni, dia nampak Tuhan lalu dah. Aku sembahyang ni, Allah tu bagi aku sembahyang. Jadi bila orang sampai makam ni, macam mana nak ada sifat riya, ujub, takabur, sum'ah? Tak ada lah. Sebab dia nampak Allah lalu. Kita ni orang yang duduk nafsu lawamah, kenapa mari-mari kadang-kadang perasaan ujub dengan amal ibadat kita? Rasa macam tu, oh, hebat juga aku malam ni 10 mata akhir nampak beza amal ibadat aku ni. Dia mari dah tu. Sebab apa gitu? Dia mari lagu tu ujub tu, sebab kita tak nampak itu adalah perbuatan Tuhan. Sebab tak sampai makam syuhud lagi. Bila tak sampai makam syuhud lagi, tu kadang-kadang dia mari ujub tu. Lepas tu taubat, menyesal, insaf. Bila ujub, mari pula riak, rasa nak tunjuk depan orang, rasa macam orang nak mari nak tengok amal ibadat kita buat. Dia mari tak jaga, mak ia pergi kepada takabur pula, banding dengan orang sebelah, banding dengan jiran-jiran sebelah, banding dengan kawan-kawan. Situ. Jadi orang yang sampai nafsu mulhamah ni, ia syuhud dah. Dia nampak Allah, perbuatan hak dia buat, apa-apa hak dia buat tu nampak Tuhan. Sebab tu dia tak ada ujub bagi dia. Nak ujub ke mana Allah belaka? Mana? Mana sedar diri ya? Macam kita pinjam kereta orang. Oh, hebat mu, kaya mu. Dalam hati Allah malunya, orang puji aku kaya, padahal kereta pinjam aje. Nampak tak? Kita masa orang puji kita kaya mu, pakai kereta mahal-mahal, gereng-gereng. Dalam hati Allah malunya, aku kali tahu kereta ni pinjam kau, Allah tak tahu. Lagu tu. Tak ada kita bangga kereta pinjam. Oh, kaya mu. Oh, ujub, hebat aku kaya. Tak ada. Dah apa? Sebab kita tahu dah kereta pinjam. Situ.
Nak buang penyakit tu payah tu. Ujuk lebih-lebih ke ujuk. Ujuk memang payah nak buang. Dia akan mari juga kok mana-mana pun kalau orang tak betul-betul tak jaga nak makom nak sulawamah ni, naik kepada mulhamah ni, dia akan mari ujuk. Situ payah nak jaga tu. Jadi bila dia syuhud itu semuanya perbuatan hak dia buat di sembahyang ke apa benda dia syuhud, maka tak ada lah nak nunjuk-nunjuk mari ujuk dan sebagainya, sebab nampak Allah. Dan murad dengan fana pada nafsu mutmainnah pula. Tadi fana ketika nafsu mulhamah. Macam mana pula fana pada maktabat nafsu mutmainnah yang lagi akan datang. Yang akan hurang nanti mutmainnah tu apa dia? Dia nak beza dengan fana orang yang duduk nafsu mulhamah dengan nafsu mutmainnah, iaitu fana segala sifatnya dan syuhud ia akan sifat Allah Ta'ala. Nampak? Tadi orang yang duduk nafsu mulhamah dia fana perbuatan saja. Hak ni orang yang sampai martabat mutmainnah dia syuhud sifat. Contoh, kita ada sifat kudrat. Kita mendengar, melihat, berkata. Kita mendengar dengan sifat pendengar. Apa dengar tu panggil sifat. Mendengar itu perbuatan. Kita baca Al-Quran, kita mengaji, kita berzikir, itu perbuatan. Nampak? Adapun berkata itu perbuatan. Berkata itu perbuatan. Perkata itu sifat. Kita berkata dengan apa? Dengan sifat berkata melalui mulut. Kita mendengar dengan apa? Dengan sifat pendengar melalui telinga. Mendengar tu perbuatan, pendengar tu sifat. Nampak? Maknanya apa? Kalau seorang itu boleh buat amal ibadat, sembahyang, sedekah, buat haji, itu perbuatan. Kenapa boleh sembahyang? Sebab ada sifat kudrat. Kudrat tu sifat. Orang yang sampai maqam nafsu mulhamah tadi, dia fana perbuatan. Tak sifat lagi. Ada pun orang yang sampai maqam nafsul mutmainnah tu, bukan setakat af'al sahaja. Perbuatan sahaja dipanak. Sifat tu dipanak dah. Lagi hebat. Tadi dia sembahyang, dia baca Quran, dia tak pandang. Dia buat. Dia nampak Allah. Itu adalah perbuatan Allah belaka. Aku dapat sembahyang, aku dapat bagi sedekah, aku dapat bangun malam, tahajud, qiyamul-lail, tadarus dan sebagainya. Itu perbuatan Allah belaka. Situ. Hak yang nafsu mutmainnah ni, dia dapat sembahyang. Tu dia pandang situ dah. Bukan setakat pandang tu dah. Kan kita dapat sembahyang, sedekah, baca Quran kan? Sebab Allah bagi kita sifat berkata, sifat pendengar. Dengan sifat pendengar ni lah kita boleh mendengar bacaan-bacaan. Dengan sifat kudrat ni lah kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh bagi sedekah, boleh jalan untuk dakwah. Tu dia panak sifat tu lalu dah. Bukan setakat panak perbuatan, sifat lalu dah. Dah kalau dah sifat kudrat yang ada pada kita Allah bagi kepada kita, sifat ilmu yang Allah bagi kepada kita, sifat perkata yang Allah bagi kepada kita, kalau panak dah situ, tak pandang dah itu adalah Allah belaka, sudah pasti perbuatan-perbuatan yang kita, perbuatan-perbuatan tu hasil daripada sifat tu lah. Sudah pasti perbuatan-perbuatan yang kita buat tu dipandang Allah belaka. Jadi tinggi lagi lah. Kita ngaji sifat 20, kita faham dah. Allah bagi kita sifat kudrat, Allah bagi kita sifat ilmu. Kita tahu. Dengan sifat ilmu yang Allah bagi, dengan sifat kudrat yang Allah bagi kepada kita ni, kita dapat buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, buat ni, buat ni. Dan kita yakin, kita belajar dalam akidah, kita buat ni, kita buat tu, itu Allah rasa tu. Sifat kudrat Allah bagi. Dengan sifat kudrat yang Allah bagi, kita sembahyang, Allahu Akbar, kita angkat tangan. Kita angkat tangan tu Allahu Akbar tu sebenarnya dalam akidah.
Jangan kita etikot kita dapat sembahyang sebab sifat kudrat lah yang Allah bagi. Bukan, jangan etikot lagu tu. Tu etikot Mu'tazilah. Salah tu, sesat tu. Kita ahli sunnah etikot Allah yang bagi kita sifat kuasa tu. Dengan sifat kudrat kita boleh sembahyang. Contohnya Allahu Akbar, akad tangan. Kita akad tangan tu, siapa yang mengangkat? Allah lah ke? Tu kita ngajar akidah. Cumanya tak ada syuhud je. Orang yang sampai maqam nafsu mutmainnah, dia dapat syuhud, dia tak nampak sifat kudrat yang Allah bagi dia, tak nampak. Dia nampak Allah belaka. Itu sifat Tuhan. Pendengar sifat Tuhan. Berkuasa sifat Tuhan. Dia nampak Allah. Jadi tinggi lagi maqam ni. Ada? Dia tinggi lagi. Dia panak segala sifatnya dan syuhud ia seorang tadi yang sampai maqam mutmainnah daripada sifat akan sifat Allah Ta'ala. Dia ada kuasa, tak nampak kuasa dia. Dia nampak kuasa Allah. Dia ada sifat perkata sehingga dapat berzikir, mengaji. Dia tak nampak sifat perkata dia. Dia nampak sifat perkata Allah. Dia pandang lalu dah. Dia pandang Allah belaka. Dia pandang Allah belaka. Kalau Allah tak gerak mulut, macam mana nak zikir? Dia pandang Allah belaka ni. Dan murak dengan panak pada maktabat radiyah pula, kan? Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah. Dan murak yang dikehendaki dengan panak pada maktabat radiyah yang lagi akan datang itu, iaitu panak dirinya daripada segala sifat basyariyah dalam syuhud akan ahadiyah Allah Ta'ala. Tadi orang yang nak sumul Muhammad, dia panak perbuatan. Orang yang makan nak sumul mutmainnah hebat lagi, dia panak sifat tu, bukan setakat perbuatan, sifat tu. Orang yang sampai makan nak surah dia ni, diri dia tu panak lalu dah, tak nampak dah. Tu dia buang sifat ananiyah dia tu, sifat keakuan. Dia tak pandang diri dia. Dia tak nampak diri dia tu. Ada? Dia tak nampak. Bila tak nampak diri dia tu, panak diri dia tu, sudah pasti sifat tu dia panak juga, perbuatan tu panak juga. Ada? Apa-apa hak buat, Allah belaka. Ada? Sebab tu orang sufi ni mudah maafkan orang. Sebab Allah belaka. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan malaikat Allah. Apa makna dia di sisi orang makam ni? Tak ada yang ada malaikat Allah. Allah je ada. Orang sampai makam ni. Sebab bukan setakat sifat saja panak. Bukan perbuatan saja panak. Diri itu panak dah. Ada? Dia tengok pokok, nampak Allah. Tengok lembu, nampak Allah. Sebab apa nampak Allah? Dia panakkan makhluk tu. Ada? Bukankah kita belajar akidah, kita ni baharu, kena jadi, asalnya kita tak ada, kemudian Allah cipta, lepas ni tak ada pula. Kita belajar akidah lagu tu kan? Ya. Cuma kita tak rasa lagu tu sebab tidak dapat syuhud pada maktabat apa ni? Akan ahadiyah Allah Ta'ala, maqam ahadiyah. Kalau kita belajar maktabat 7, dia ada 7 maktabat kan? Maktabat 7 ni bukan belajar tentang hakikat zat. Siapa-siapa tak boleh tahu hakikat zat. Nabi Muhammad pun tak tahu hakikat zat. Maktabat 7 ni nak menceritakan tajalli Allah. Dia gini, Allah sebelum Tuhan cipta makhluk, tak ada seorang pun kenal Tuhan. Sebelum Tuhan cipta makhluk, tak ada seorang kenal Tuhan. Dah makhluk tak ada lagi, siapa nak kenal dia? Sabit dalam hadis kursi, Nabi kata, Allah berfirman, ana kanzum makhfiyah. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tak ada orang kenal dia. Dah makhluk tak cerita lagi. Maka Allah ingin memperkenalkan diri dia. Maka Allah tajallikan diri dia itu pada maktabat yang pertama dipanggil maqam ahadiyah. Allah menceritakan diri dia tu mutlak, tanpa kait dengan sifat, tanpa kait dengan perbuatan. Itu dipanggil maktabat ahadiyah. Nah, tu maktabat ahadiyah ni apa? Tajalli zat. Kemudian barulah penceritaan Tuhan yang muqayyad, yang dikait dengan sifat pula. Itu dipanggil maktabat wahdah. Kemudian
penceritaan tajalli Allah yang muqayyad dengan af'al, dengan perbuatan. Perbuatan tu dipanggil maqam wahidiyah. Ya sebenarnya ia bukan ada dahulu ada kemudian dak. Dia Tuhan sama je, tak ada dahulu tak ada kemudian. Cuma cara nak cerita mestilah kena susun lagu tu. Gini kan. Kita nak kenal orang mesti mula dengan nama kan. Bukan kena zat lalu. Bukan sifat lalu, nama dulu. Kalau orang tanya kita, aku ni tulang patuh siapa tu bermusuh hok boleh betul balik tulang? Kita kata ada hok duduk bermusang. Masa tu mesti kita akan tanya nama dia. Kita tak akan tanya kepada sifat dulu. Apatah lagi pergi kepada zat dia. Nama dia. Orang panggil dia Pok Leh. Kalau Pok Leh tu ramai orang nama Pok Leh situ. Tak. Cuma sebut sifat dia lagu mana, Pok Leh tu lagu mana. Baru cerita tentang sifat. Pok Leh dia orang lagu ni. Masa dia bulat-bulat. Halik kanan masih sipit sikit. Cerita lah. Lagu tu. Baru cerita tentang sifat. Dah bagus Kita gilah Guru Musa, carilah Pok Leh. Hak sifatnya seperti yang disebut oleh orang. Cari. Akhirnya jumpa dengan sifat hak disebut orang. Assalamualaikum. Ni Pok Leh ke? Saya Pok Leh. Sebelum patah. Ya. Orang yang boleh nguruk. Pok Leh kata minggu depan pun mari pulak tak sembuh lagi ni. Baik insya-Allah minggu depan saya mari pulak. Kita balik. Minggu depan kita mari pulak jumpa Pok Leh. Masa kita minggu depan tu kita mari jumpa Pok Leh tu, adakah kita pergi silau kepada nama? Tak ada. Adakah kita silau kepada sifat Pok Leh? Tak ada. Kita silau pada diri zat Pok Leh lalu dah. Ya situ. Ada. Jadi tu cara susunan dia. Dia tak ada dahulu kemudian di Tuhan. Cara susunan lagu tu. Zat duduk atas sekali. Tajalli zat. Bawah dia tajalli zat. Tajalli sifat. Kemudian bawah lagi. Tajalli asma' dia. Dia panggil asma'. Panggil tajalli nama. Asma'. Itu cara dia tu. Maka panggil makam ahadiyah Allah Ta'ala. Kalau orang ngaji Maktabat 7 ni jumpa mula gini ni. Kitab Melayu hak masyhurnya Maktabat 7 Manhalus Sofi. Kerana pada Maktabat Naqsu Radiyah itu telah hampir ia kepada maqam baqaq. Nak pergi kepada maqam baqaq lah ni. Nak pergi pada maqam baqaq. Maqam baqaq ni ia boleh menyaksikan sekalian maktabat tadi. Orang yang tidak sampai maqam baqaq kadang-kadang maqam fana bahaya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ke? Seorang apa? Allah ada dalam rumah ni. Allah. Tak pandang. Tak nampak. Bahaya juga. Kita kata orang ni biar betul orang ni. Siapa lama balik dulu lah. Allah dah ada apa balik. Mari dulu. Tak nak siapa-siapa. Allah je ada. Tambah pula sekali lagi. Tambah lalu. Sebab tu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tak pergi pada makam fana. Makam bakok ni dia boleh menghimpun dalam satu masa hak zahir, hak batin. Macam mana cara dia hak boleh menghimpun cara? Macam mana hak zahir dengan batin boleh berhimpun? Macam mana? Contohnya kalau kita lapar perut. Lapar perut ni ibaratnya hak batin. Kita tengok lapar perut cerak ni. Tiba-tiba kita jumpa kawan lama kita kat kedai makan. Mak Allah, bukan mak Hak kalau dulu. Ya sayang. Umur sayang apa? 20 tahun pisah. Allah sukanya kita jumpa kawan lama, cakap buah. Cakap buah tu zahir. Tapi belai-belai kita cakap buah dah perut, lapar. Tahu? Ia boleh menghimpun antara hak zahir dengan batin. Tu dipanggil orang sudah sampai maqam fana. Ia boleh menyelami belaka dah. Tak ada dah cakap lagu ni. Tuhan Allah belaka tak ada dah. Ada macam al-halal sekarang. Ma min jubbatin illa Allah. Tak ada dah jubah pun Allah jadi. Dah tak bahaya lagu tu. Bahaya lah. Sebab panak saja tak pergi pada bakok. Habis panak. Ni nak pergi kepada makam bakok. Ni cerita sahaja, penceritaan.
penceritaan tajalli Allah, bukan hakikat Tuhan. Siapa-siapa tak ada tahu hakikat Tuhan, hatta Nabi sekalipun tak tahu hakikat Tuhan. Kena faham situ. Siapa-siapa mengajar tentang hakikat Tuhan itu sesat, pelawak orang tu. Nabi sendiri pun tak tahu. Ada. Muatalah mana-mana ulama besar sekalipun, kalau cerita bab hakikat Tuhan banyak pelawak lah ia. Sebab Nabi sendiri pun tak tahu hakikat Tuhan, hakikat zat Tuhan tu. Ni Maktabat 7 ni cerita tentang tajalli Allah. Allah nak perkenal diri dia tu. Lagu mana nanti jadi proses dia. Mula masuk ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Ada. Kemudian alam arwah, alam nisa, lepas tu alam ajsam. Yang 7 sekali kullum, semua. Semua tu apabila dia boleh menyaksikan semua tadi, itu dipanggil baqa. Baik. Dan makom itu iaitu maktabat nafsu mardiyah. Bila sampai makom maktabat mardiyah, dia sudah mencapai makom baqa billah. Sampai pada maktabat nafsul mardiyah, naik daripada radiyah, naik lagi pergi kepada pula maktabat mardiyah. Ni naik sampai makom baqa dah ni. Yang lagi akan datang bicaranya itu. Dan alamnya itu alam arwah. Dan tempatnya itu di dalam roh. Alam arwah. Alam mana ni? Alam hak duduk ni, kita masih lagi dalam perbahasan nafsu mulhamah. Dalam perbahasan nafsu mulhamah, maka alamnya itu orang yang berada di nafsu mulhamah, alam arwah. Alam arwah ia bawah daripada maktabat wahidiyah, kan? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, lepas tu alam ruh. Di situ. Lepas alam ruh barulah alam barzah ataupun alam nisa. Alam zarri. Hak nombor 5 tu alam zarri. Yang Allah sebut dalam Quran kan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ini Tuhan kamu? Mereka kata, ya, kaulah Tuhanku. Tu. Tu hak nombor 5. Nombor 6 alam ajsam. Jising. Alam zahir dah ni. Ni. Tu. Kemudian kullu, yang 7 kul, semua. Dia boleh menghimpunkan segala penceritaan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Payah sikit pagi ni dah orang ni baca jelah. Baca mana buat kau ni biasa dengar lah buat. Mana buat dengar jelah. Dah nak buat ni. Dah bukan nak skip kitab pula. Dan tempatnya itu dalam roh. Dan halnya itu asyik ni rindu akan Allah Ta'ala. Dan wirid itu makrifat akan Allah. Bila dia wirid itu sebab kenal Tuhan tu, wirid kenal. Kita kalau biasanya lah, kalau kadang-kadang tertubik juga mulut kita kan, bila kita tengok keindahan ciptaan Tuhan, kita kenal Allah ni maha cantik, maha indah, maha kuasa, maha bijaksana. Bila kita tengok tu keindahan Tuhan ni, mari makrifat dalam hati kita tu, dia akan tubik mulut kita kan, subhanallah. Situ tu maha tu. Ada. Kadang-kadang kita sebut subhanallah. Tapi hati dah tahu mana dah. Hak powernya tu, hak tadi. Contoh tu kau nampak. Kita sebut subhanallah tu ibaratnya macam gini, kita tengok kehebatan ciptaan Tuhan ni, sifat zamannya Tuhan, apa lagi, kudratnya Tuhan ni, hebatnya ni, sampai terpantul di mulut kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Zikir dia lagu ni. Maha zikir lagu tu. Dia sebut subhanallah sekali je, lebih baik daripada orang awam yang sebut subhanallah 1000 kali. Pahala dia, ganjaran dia tu Allah bagi. Sebab apa? Kualiti. Ada. Allah tengok kualiti, dia tengok kepada kuantiti. Nak kualiti. Kita baca Al-Quran satu malam, satu juzuk, tapi tak kualiti, tak tadabbur. Tak. Kejar semua.
Tapi kawan ni baca satu juzuk sahaja tapi penuh hayati, tadabbur, maka itu lebih afdal, lebih banyaknya pahala. Situ. Ada. Ingat dia nak kualiti. Bila kita buat amal ibadat jadi kualiti, maka Allah naikkan martabat kita. Dan gaji, upah yang dibayar oleh Tuhan mengikut pangkat kita, martabat kita. Macam kita kerja dengan kerajaan kau. Nah, walaupun hafiz bar masuk kerja pukul 8, balik pukul 5, pegawai pun pukul 8, balik pukul 5, timbalan pengaruh pukul 8, balik pukul 5, tapi gaji sama tak? Tak sama. Apa tak sama? Kena pergi hafiz bar banyak sikit, kena keluar, panas lagi, hujan lagi, debu lagi. Ada pegawai bila naik kau aja. Bos pula banyak arah. Jadi bos banyak. Ngaruh beli banyak gaji. Tak bayar. Tidak bayar dengan sebab mu buat banyak kerja-kerja tu, dia bayar dengan pangkatmu. Gerik gajimu berapa? Mu gerik gaji apa? Satu ya. Nah, di situ. Nampak tak? Buat amal ibadat biar kualiti. Nah. Dan wiri itu makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita akan sambung balik dan sifatnya itu as-sakha, yakni murah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'a hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.